Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Yang dihormati saudara moderator Khairul Izwan, yang dihormati Doktor Pengurusi dan semua ahli jawatan Global Ihsan, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, pencinta sunnah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 1 September 2022 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab tafsir surah Ali Imran dari Aisarut Tafasir. Nama kitab kita ni Aisarut Tafasir. Penterjemah dia ringkaskan kepada Al-Aisar. Al-Aisar maknanya tafsir yang mudah. Yang mudah ataupun yang ringkas. Jadi para jemaah sekalian, kita akan sambung perbincangan kita bermula dari ayat 23, 24, 25 dan kita akan lanjutkan sampai ke ayat 27. InsyaAllah. Sebab perbahasan dia tidaklah panjang sangat, kita pun tak boleh nak panjang-panjang, nanti lambat pula dia punya khatam, kita punya tafsir surah Ali Imran yang sangat penting dalam kehidupan kita ini, insya-Allah. Untuk para pelajar yang bersama dengan kita di alam apa saja alam yang ada ni, iaitulah kita mula surah Ali Imran dari ayat 23. Bermula ayat 23. Kita akan baca dulu ayat 23 hingga 25, kemudian kita pergi kepada huraian. Dan kita sambung lagi bila ada masa kepada ayat 26 dan 27. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Itu ayat kita. Ayat yang menyebut tentang Allah Ta'ala mengatakan ada ahlul kitab itu ada kitab. Maknanya mereka ada ilmu. Tapi malangnya ilmu itu tidak digunakan dengan cara yang baik. Sehingga apabila diajak supaya mengikut hukum Allah, fariqum minhum wa hum mu'ridun, yatawallawna fariqum minhum wa hum mu'ridun, mereka lari. Tengok terjemahan ayat dulu. Ayat 23, tidakkah kamu memerhatikan orang-orang yang telah diberi bahagian, iaitu Alkitab, yakni kitab Taurah, mereka ada ilmu. Mereka diseru kepada kitab Allah supaya kitab itu menetapkan hukum di antara mereka. Mereka ada ilmu. Bila dipanggil kepada Al-Quran ikut Nabi SAW, kemudian sebahagian dari mereka berpaling dan mereka telah membelakangi kebenaran. Nah, ini ayat ini kita akan bincangkan tentang bahayanya orang ada ilmu, ada maklumat tapi tidak ikut ilmu. Ilmu dia ada, maklumat dia ada, kitab pun ada tapi pergi ikut hawa nafsu. Ini satu
satu perbuatan yang jenayah yang cukup besar. Sebab apa? Sebab dia tahu dia lari. Dia tahu dia tak ikut. Ayat 24 dia kata apa? Zalika bi annahum qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat. Hal itu adalah kerana mereka mengaku kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari yang dibilang saja, yang dihitung, yang dikira. Ada berapa hari je hari yang dia sembah lembu tu. Itu je yang dia kata. Mereka diperdayakan dalam agama mereka oleh apa yang selalu mereka ada-adakan. Yaftarun, mereka-rekakan, mengada-ngadakan. Itu bahaya kita. Jadi banyak ayat ini perkara yang berbahaya yang mesti kita kena pelajari supaya kita tidak terjebak, kita tidak terperangkap dengan apa yang telah terjadi kepada ahlul kitab. Ahlul kitab Yahudi dan juga Nasara, mereka terjebak, mereka terperangkap dalam perangkap maut yang dimainkan oleh syaitan ini, iaitu mereka reka ajaran yang tidak diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla ataupun mencipta ajaran yang telah diajar oleh nabi mereka. Jadi kita jangan belajar, jangan ikut kerusakan yang telah dibuat oleh orang yang terdahulu supaya kita tidak terjebak, kita tidak rusak sebagaimana rusaknya mereka. Ayat yang ke-25, fa kaifa idza jama'nahum liyaumil la raiba fih. Bagaimanakah nanti apabila mereka kami kumpulkan pada hari kiamat yang tidak ada keraguan tentangnya. Semua orang tahu kiamat itu akan berlaku. Wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat. Dan disempurnakan kepada tiap-tiap diri balasan apa yang diusahakannya. Mau buat apa atas dunia? Buat baik, terima kebaikan. Buat tak baik, kamu terimalah dia punya balasan. Wahum la yuzlamun, sedangkan mereka tidak diunayai, tidak dizalimi walaupun sedikit. Kita cuba kena fahamlah di sini bahawa Allah Taala menafikan sebarang bentuk kezaliman. Apa yang dihukumkan ke atas mereka adalah hasil daripada perbuatan mereka sendiri. Baik para jemaah sekalian, seperti biasa kita Aisar ni selepas dia bawa ayat yang nak dibincangkan, dia bawa syarhul kalimat, huraian kepada kalimah. Huraian kepada kalimah yang dipetik dalam 3 ayat yang kita baca tadi. Yang pertama, utu nasiban minal kitab. Untuk utu nasib minal kitab, mereka yang beruntung mendapat bahagian ilmu daripada kitab Taurat. Maknanya dia sudah ada ilmu tentang Taurat. Patutnya mereka ni orang yang kuat beramal. Tapi apa boleh buat, mereka yang tabligh. Yud'auna, mereka diminta untuk berhakim, untuk berpegang dalam hal kebenaran yang mereka perselisihkan. Mari kita tak usah duk khilaf banyak, tak usah duk kelahi banyak. Kita depan kita ada Quran, depan kita ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari ke sini. Tapi apa boleh buat? Dalam hal yang mereka persisihkan kepada kitab yang mereka imani, iaitu Taurat. Jadi kita panggil dia supaya pegang Taurat betul, tak apa. Tapi apa boleh buat, Taurat pun dia tak pakai juga. Dia pakai benda lain yang kita akan tengok nanti. Akan tetapi mereka menolak dan menjauhkan diri daripada hukum Taurat yang tersebut. Ini kalau kita kata liyahkum bainahum, kita Allah Taala yang ada tangan dia Taurat, tapi Yahudi yang kemudian ini kitab yang mesti mereka pegang iaitulah kitab kita, Al-Quran. Tapi tak apa. Taurat ke Taurat lah. Sebab mereka ini dia punya putar, walaupun Taurat pun dia tak mahu juga. Kita kata ini satu perbuatan yang cukup berat. Dalam huraian nanti kita akan bincangkan tentang bagaimana cara mereka berinteraksi dengan kitab mereka sendiri. Yatawalla makna undur dan berpaling, lari, tak mau ikut. Dan mereka berkeras hati untuk tidak mahu kembali kepada kebenaran, tak mau ikut. Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terbilang, yang tertentu,
Ini adalah ucapan orang-orang Yahudi. Dia kata apa? Yang mereka maksudkan dengan hari-hari di sini adalah 40 hari. Iaitu hari-hari ketika mereka menyembah anak lembu setelah mereka ditinggal oleh Nabi Musa. Nabi Musa pergi munajat, Musa Samiri buat anak lembu, patung, habis pakat sembah. Dia kata 40 hari ya dia kena azab sebab 40 hari itu yang mereka lari daripada channel landasan ajaran Nabi Musa alaihissalam. Yaftarun, yakni membuat pembohongan ataupun mereka mencipta ajaran yang tidak ditinggalkan oleh Nabi. Liyaumil la raiba fi, hari yang tidak diragukan, iaitu hari kiamat. Ma kasabat, segala yang telah diperbuatnya yang baik ataupun yang buruk, yang baik ataupun yang buruk. Jadi cerita ini para jemaah sekalian, itu makna dia panggil syarhul kalimat, kalimat yang ada dalam ayat ini. Adapun makna ayat, kita pergi kepada penjelasan ayat ini. Ya, ada lagi setinggal satu. Wahum la yuzlamun, mereka tidak dizalimi dengan diseksa tanpa ada sebab yang membuat mereka diazab seperti perbuatan syirik, kufur dan maksiat. Maknanya perbuatan-perbuatan yang mereka layak untuk diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Tuhan kata, aku tak buat zalim. Kenapa kamu tak mau ikut? Tengok nota 57 di bawah tentang ayat Alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitab yud'auna ila kitabillah. Kamu tengoklah sebahagian daripada ahli kitab yang belajar kitab, yang ada kitab Taurat di tangan mereka. Apabila dipanggil kepada kitab Allah untuk menjadi hakim, apa yang mereka buat? Nah, tengok dalam hadis ini, Ibnu Abbas berkata, ayat ini turun sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke Baitul Madaris. Baitul Midras, bukan Madaris, Al-Midras. Yang di dalamnya terdapat orang-orang Yahudi. Nabi kita pergi, orang Yahudi ada kat situ. Maka beliau mengajak mereka untuk masuk Islam. Nabi pergi berdakwah dalam gereja mereka, dalam tempat mereka berkumpul. Mereka pun berkata, agama apa kamu bawa ni Muhammad? Mu nak ajak kami ni, agama apa kamu? Jawab Nabi SAW, agama Nabi Ibrahim. Tok kamu kan Ibrahim. Daripada Ibrahim lah lahirnya keturunan-keturunan yang lain itu Bani Israel. Mereka mengatakan sesungguhnya Ibrahim adalah agama Yahudi. Dia kata Ibrahim ni Yahudi. Mu tak ikut Yahudi, kamu dakwa saja. Nabi SAW pun menjawab, kalau begitu, marilah kita kembali kepada Taurat. Kalau nak ikut Yahudi betul-betul, mari kita pegang pada kitab Taurat. Dialah yang akan menjadi kata putus antara kami dan kamu. Maka mereka menolak hal itu, maka turunlah ayat ini. Ini satu kisah. Ada lagi kisah lain yang menyebut tentang turun ayat ini daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia kata, Ibnu Umar kata, annal yahud ja'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yahudi mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bagi tahu anna rajulan minhum wa imra'atan zanaya. Dia kata ada dua orang laki-laki dengan perempuan Yahudi ni berzina. Nabi pun tanya, "Ma tajiduna fit Taurah fi sya'nir rajmi?" Dalam kitab Taurat ada ke tidak bab rejam orang yang berzina yang sudah muhsan, yang pernah berkahwin? Qalu nafdahum wa yujladun. Tengok dia tipu. Dia kata tak ada. Yang adanya kita malukan mereka, kemudian kita sebat. Rejam tak ada. Faqala Abdullah bin Salam, Sayyidina Abdullah bin Salam ni pendeta Yahudi yang masuk Islam. Dia ada sekali dengan Nabi, dia tahu. Dia kata, kazabtum, kamu bohong. Inna fiha rajma. Ada dalam kitab Taurat ayat rejam orang berzina. Fa'atu bit Taurah fanasharuha. Bawa mari Taurat, dia buka Taurat. Fawada'a ahaduhum yadahu ala ayatir rajmi. Dia ambil tangan dia letak atas ayat rejam. Dia tak baca situ. Sembunyi. Faqala Abdullah bin Salam, faqara, dia baca ayat sebelum, ayat selepas. Kata Abdullah bin Salam, irfa' yadak, angkat tangan kamu. Apa ni main-main, sembunyi-sembunyi?
Farafa ayadahu, bila dia angkat tangan, faiza fiha ayatur rajmi, ada ayat rejam. Faqalu sadaqa ya Muhammad. Sadaqa ya Muhammad, yang ini benarlah Abdullah bin Salam tu. Benar. Dia pun tahu, dia kenal Abdullah bin Salam bukan sebarang orang. Ini pendeta dia, orang alim. Fiha ayatul rajm, fa amara bihima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farujima. Nabi kata bawa dua orang ni rejam. Quran pun sama, Taurat pun sama. Hadis ini rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi kata di para ulama, wa ba'duhum, sebahagian ulama ja'ala, menjadikan kisah ini sebab nuzul kepada ayat ini. Sebab nuzul kepada ayat, mereka tak mau terima apa yang ada dalam kitab mereka sendiri. Allahu akbar. Baiklah. Para pelajar, para peserta pelajar sekalian, kita pergi kepada makna ayat. Makna ayat 23 dan 25 secara umumnya, ayat-ayat ini masih mengungkap, membongkar, mendedahkan keburukan ahli kitab dengan menyebutkan dosa-dosa dan kejahatan mereka. Allah SWT bertanya kepada Rasulnya, seolah-olah mengajaknya mengajaknya merasa heran terhadap perbuatan orang Yahudi. Jadi Nabi rasa pelik lah, Yahudi ni ada kitab, ada ilmu tapi tak nak beramal. Itu maksudnya. Tidakkah kamu lihat, wahai Rasulku, Allah Ta'ala tanya kepada Nabi SAW, bukankah kamu lihat, wahai Rasul, orang-orang yang diberi bahagian daripada kitab itu, kamu tengok perangai dia macam mana? Dalam ayat kita baca saja, alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitab. Kamu tengok Muhammad, kerana puak-puak ni. Kalau betul lah riwayat yang kita baca tadi, Abdullah bin Umar tadi yang kata Yahudi main-main dengan ayat rejam, main dengan Taurat. Kamu tengok dia main. Ajak. Maksudnya, apakah sudah sampai berita kepadamu perihal orang-orang ahli kitab itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi, Allah Ta'ala tanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada kamu. Tengok nota di bawah kata. Ayat ini sebagai dalil juga mengenai kewajipan bagi sesiapa pun yang diseru dan diajak untuk menjadikan syariat Allah sebagai sumber hukum, agar ia mengikuti seruan itu dan tidak menolaknya. Kerana jika ia tidak mengikutinya, maka hal itu dapat mencoreng, mencalarkan keimanannya. Mana ayat ini sekaligus dalil ala wujub, wajib orang Islam bertahakum, mesti menjadikan hukum syariat itu sebagai perundangan. Itu wajib. Habis kita sekarang ini dah 65 tahun merdeka, belum terlaksana lagi, macam mana? Itu pemimpin-pemimpin yang diberi tanggungjawab lah, menjawab depan Allah Azza wa Jalla nanti. Kita sebagai orang biasa ni, kita terima apa yang kita beri, kita tak ada kuasa. Baik. Mereka diajak untuk berpegang kepada kitab Allah dalam memutuskan perkara yang mereka ingkari. Tengok ni. Tengok nota 59. Perkara yang mereka ingkari di sini bahawa Nabi Ibrahim alaihissalam bukanlah orang Yahudi, sebagaimana yang mereka klaim, mereka dakwa selama ini bahawa Nabi Ibrahim adalah orang Yahudi. Hal itu telah disebutkan pada sebab turunnya ayat Quran tadilah. Alam tar ilal ladzina nasiban kitab. Jadi dia kata Ibrahim dia orang Yahudi. Kalau Yahudi mari ya kita beramal dengan Taurat, dia tak mahu juga. Dia pun tabligh juga. Kita kata tak bolehlah macam tu. Kalau betul-betul dia tu nak ikut Yahudi, nak ikut Ibrahim, marilah kita beriman, kita ikut kitab dia. Dan yang mereka perselisihkan berkenaan dengan sifat-sifatmu, sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenabian dan kerasulanmu. Kemudian sebahagian dari mereka berpaling dari kebenaran dan berkerah kepala untuk tidak mahu kembali mencari kebenaran dan mengakuinya. Para jemaah sekalian, kalau kita baca dalam kitab sirah, dalam kitab sejarah Yahudi di Madinah, memang jahat. Allah Ta'ala sendiri dedahkan rahsia mereka. Tuhan kata, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum.
Mereka kenal Nabi SAW sebagaimana mereka kenal anak mereka sendiri. Tapi kenapa mereka lari? Kenapa mereka tak ikut? Hasadam min indi anfusihim. Kerana ada sifat hasad, sifat dengki yang tertanam dalam jiwa mereka. Itu punca kerusakan mereka. Jadi keadaan mereka seperti itu benar-benar mengherankan. Yang membuat mereka berpaling dan tidak mahu kembali kepada kebenaran ini adalah kepercayaan mereka yang salah. Dia kata apa? Bahawa api neraka tidak mampu untuk menyentuh kulit mereka jika mereka memang dilemparkan dalam api neraka, walaupun diseksa itu hanya selama 40 hari saja. Dia katalah 40 hari, ayam makdudat. Kalau masuk neraka pun 40 hari je, apalagi neraka tak akan bakar kita. Iaitu masa di mana orang-orang yang terdahulu dari kalangan mereka menyembah anak lembu. Anak lembu Samir, Baqarah. Tak kala Nabi Musa AS meninggalkan mereka untuk bermunajat kepada Tuhannya di Bukit Tursena. Bukit Tursena ni jauh juga daripada Qahirah tu kita pergi. Ana pergilah waktu muda-muda dulu, belum sakit lutut. Pernah saya naik bukit Tursena tu sampai ke atas tu. Allahu Akbar. Nak tengok dia punya cerita Nabi Musa AS. Baik. Kepercayaan mereka itu batil dan tidak ada dasar kebenarannya, tak ada yang benar. Sama sekali tak ada. Kerana mereka akan dimasukkan selama-lamanya ke dalam api neraka. Manakala dia tak beriman, khalidina fiha, mereka kekal dalamnya, bukannya 40 hari. Bukanlah kerana sebab para generasi terdahulu dari mereka menyembah anak lembu selama 40 hari, akan tetapi disebabkan kekafiran dan kezaliman mereka dan sikap ingkar dan kerah kepala mereka. Itu puncanya duduk situ. Duduk di mana? Duduk di mereka ingkar, mereka tak mau beriman kepada Nabi SAW. Allah SWT menjelaskan kepada Rasulnya SAW dan kepada orang yang beriman bahawa kepercayaan Yahudi seperti itu tidak lebih hanyalah sebuah kebohongan yang direka-reka, yang dibuat-buat oleh ulama mereka. Tengok nota di bawah. Salah satu keyakinan yang mereka buat adalah sangkaan mereka bahawa Allah Ta'ala telah berjanji kepada Nabi Yaqub. Nabi Yaqub itu Israel lah. Bahawa Allah tidak akan mengazab cucu-cucu kelahirannya. Dia kata Tuhan dah janji dah dengan Yaqub, dengan Nabi Yaqub dulu, bahawa Allah Ta'ala tidak akan azab cucu dia. Jadi kita ni cucu Bani Israel, kita bebas neraka. Neraka tak akan sentuh kita, neraka tak akan kacau kita. Dia punya kepahaman yang karut dia tu. Allahu Akbar. Baik, yang bertujuan agar lebih merasa ringan beban mereka ketika melakukan berbagai kejahatan dan dosa-dosa besar. Mana dia reka sendiri ajaran untuk dia rasa selesa. Mana kalau dia tak beriman ke, dia apa pun dia kata tak apa, relax je bro. Dah, kita masuk neraka pun 40 hari, kemudian neraka pula tak sentuh kita. Duduk saja, relax je dalam neraka tu. Mana boleh? Ini kekacauan besar yang dibuat oleh puak-puak Yahudi ni. Dia panggil kekacauan besar. Hal yang sama juga pernah terjadi di tengah-tengah kaum muslimin pada abad-abad kegelapan. Tengok ni Tuan Syekh kita nak cerita sikit tentang sejarah. Sejarah kaum muslimin dia panggil di zaman kegelapan umat ini. Al-Qurun Al-Muzlimah min Tarikhil Islam. Di mana para guru, syekh-syekh tasawuf, syekh-syekh tarekat yang mendakwa mereka tu al-arif billah, orang kenal Allah. Mereka mendakwa mereka ni orang hakikat, orang makrifat. Kamu tu orang syariat, tak boleh kacau kita. Dia boleh telanjang, tak pakai baju pun tak apa. Isap rokok atas mimbar apa orang sebab dia ahli hakikat. Zaman dulu pelik-pelik lah dia cerita. Dia kata Syekh tasawuf membuat pembohongan kepada murid-muridnya
bahawa mereka akan memintakan keampunan kepada Allah bagi para murid dan Allah pasti akan mengampuninya. Oleh kerana darjat dia tinggi, tak usah dia ni. Nah, tak usah dia kata aku ni orang arif billah, orang kenal Allah, orang rapat dengan Tuhan. Sampai kalau anak murid berdosa, aku minta ampun dengan Allah, Allah akan lepaskan kamu semua. Kok sedap laginya, bila dia mati, anak murid dia percaya. Tak usah dalam kubur tu masih lagi ada peluang untuk minta keampunan. Jadi itu yang ramai pergi duduk gosok kubur tu. Sebahagian pendakwah kita ni ada juga yang buat andaian, buat satu kenyataan yang cukup pelik. Dia kata apa? Dia kata, tuan-tuan, orang ulama besar ni, syekh-syekh yang hebat ni, atas dunia dulu dia sibuk dengan makan, dengan minum, dengan tu, dengan ni. Sekarang duduk dalam kubur dia tak ada masa, dia free. Duduk dalam kubur dia sudah free. Habis ketika inilah kalau kita nak pergi minta dengan dia pertolongan apa-apa, dia senang untuk luluskan. Kita kata subhanallah. Subhanallah. Kalau betul-betul dia tu berkuasa, dia boleh minta tu minta ni, kenapa dia mati? Baik di atas dunia, sebenarnya boleh bantu awak. Ini semua ni permainan ajaran-ajaran yang pelik, ajaran-ajaran sesat yang duk kelentong masyarakat yang taksub pada mereka. Jadi punca taksubnya sebab dia up tinggi sangat. Nah, sebab itulah para jemaah sekalian, muslimin dan muslimat sekalian, kalau kita jumpa orang yang angkat diri dia sendiri, kono dia ni ilmu ladun ni lah, tak payah belajar gini, tinggalkanlah. Tarik baliklah. Kalau ada anak-anak kat situ buat panggil balik, kita kata ini perbuatan yang berbahaya, sebab dia nak angkat diri dia supaya terangkat lebih tinggi. Orang menganggap dia sebagai wali, sebagai orang yang hebat-hebat, yang menyebabkan sebenarnya mereka tak ada kehebatan apa. Yang hebatnya buah je besar, kata orang Kelantan. Nah, ini bahaya. Selanjutnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dengan ungkapan agar sikap dan perilaku mereka itu bukan hal yang remeh. Macam mana dia kata remeh? Bagaimana keadaan mereka nanti ketika kami kumpulkan? Dalam Tuhan kata, fakaifa idza jama'nahum. Bagaimana keadaan mereka nanti ketika kami kumpulkan mereka pada hari yang tidak ada keraguan padanya, yakni hari kiamat. Apa keadaan dia? Siapa boleh tolong siapa? Tak ada orang boleh tolong lagi lah. Cakap-cakap mana ada boleh tolong. Allahu Akbar. Baik perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk, tak tahu apa. Jadi akhir ayat Allah kata, wahum la yuzlamun. Mereka tidak dizalimi dengan dikurangi kebaikan-kebaikan mereka. Jika memang mereka mempunyai kebaikan dan tidak ditambah keburukan mereka kecuali dengan keburukan yang sama. Jadi alhamdulillah Allah Taala itu bersikap adil. Allah Ta'ala bersikap adil, dia tidak akan melakukan kezaliman kepada hamba-hamba dia. Yang melakukan kebaikan, yang baik akan diberi kebaikannya, yang buruk akan dibalas setimpal dengan keburukan yang dia buat. Mana tak lebih daripada itu, para jemaah sekalian, alhamdulillah, tamatlah huraian ayat kita secara ringkas. Sekarang kita berpindah kepada hidayatul ayat. Hidayat ayat. Apakah petunjuk ayat yang kita baca 3 ayat ini? Yang pertama, ada jemaah sekalian tanda. Yang pertama, ini dia panggil hidayatul ayat. Ayat 23 hingga 25. Tafsir kita pagi kita guna fawaid. Faedah. Tak apalah. Nak guna faedah kan nak guna hidayat, semuanya. Yang penting bagi kita hasil daripada tadabbur kita, pemerhatian kita, kajian kita kepada ayat ini yang kita dapat faham. Yang pertama, salah satu bentuk sikap menjauhi al-i'radu 'anid din, menjauhi agama dan mengingkarinya adalah menolak, berhakim, berpegang padanya dalam memutuskan suatu perkara. Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa, tanda. Dalam surah An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Tuhanmu,
Mereka pada hakikatnya tidak beriman, tidak benar-benar beriman, sehingga mereka menjadikan kamu, yakni Nabi SAW sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Mana kita ambil undang-undang syariat, sama ada Quran atau hadis. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap keputusan yang kamu berikan. Mana Quran kata haram, hadis kata haram ataupun halal, maka kita terima dengan tenang hati. Dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Surah An-Nisa ayat 65. Itu pelajaran yang pertama, maknanya siapa yang berpaling tak mahu terima undang-undang syariat, bermakna orang tu telah lari daripada agama dalam bab kehakiman, dalam bab undang-undang. Dalam bab undang-undang. Baik, hidayah yang kedua, perkara yang memberi mudarat, kerusakan kepada agama dari sudut akidah, pegangan hati, kepercayaan, ataupun syariat, undang-undang, ataupun ibadat, adalah membuat-buat, mereka-reka, dia panggil iftira', mereka-reka mencipta-cipta kebohongan dalam agama, memasukkan ajaran baru ke dalamnya, yakni mereka dia panggil bid'ah, dan mengatakan suatu masalah agama berfatwa tanpa dasar ilmu yang benar. Apakah ikut hawa nafsu dia panggil ni. Berfatwa ikut hawa nafsu, maka inilah yang merusakkan kita hari ini. Tak ada dalil-dalil, tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, tak ada dalam amalan ulama salaf pun tidak ada. Yang adanya dalam kalangan puak-puak dia. Qala ulama, ulama mana? Ulama yang sekepala dengan awak. Ulama yang nak menari, yang nak melompat. Ulama yang mengenepikan syariat semata-mata mendakwa ada hakikat, kita kata itu yang sebenarnya. Jadi hati-hati tuan-tuan. Kalau orang bawa kepada kita lari dan yang tak berpegang pada sunnah, tinggalkanlah. Kita tidak akan selamat kecuali melalui jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak akan selamat. Yang ketiga, madaratul ightirar. Bahayanya menganggap selalu benar, betul belaka, terhadap segala yang diucapkan oleh ulama tafsir dan pemberi catatan pada kitab-kitab agama dengan memasukkan hikayat dan cerita-cerita palsu dengan alasan untuk memberi motivasi beramal, targhib, dan memberi rasa takut berbuat dosa, tarhib. Ingat, yang pertama targhib dengan ghain, yang kedua tarhib, mana menakutkan. Biasanya ramai orang yang tergiur, mudah terima dengan hal-hal seperti itu sehingga mereka sesat dan celaka, na'udzubillah. Jadi mereka hadis-hadis palsu ni, dia kata kami buat ni untuk Nabi, bukan nak dusta. Kita nak buat, nak suruh orang baca Quran, dia rekalah kelebihan baca Quran, kelebihan setiap surah. Setiap surah ada kelebihan. Di antara kitab yang tersebut iaitulah kitab Anwarul Baydawi, tafsir Baydawi. Hak Jawi pun sama, Arab pun sama. Allah irham ayah saya ni rahimahullah. Dia belajar dengan datuk kita, Syekh Muhammad Daud Al-Kelantani di Mekah. Ana ada lagi kitab dia tu sebelum dikena banjir dulu. Dia catat semua. Setiap hadis yang disebut dalam kitab Baydawi itu, oh ini kelebihan surah ni, baca surah ni kelebihan sekian. Dia tulis hadis ni la aslalahu, hadzal hadis maudhu'. Kalau betul-betul ada, tulislah hadis ni sahih. Kita kata jazahumullahu khairah kepada ulama kita yang meneliti hadis-hadis itu, yang letihnya para penterjemah kitab ini telah menterjemahkan secara total dengan apa yang ada, tanpa huraian, tanpa catatan. Ini masalah kita. Jadi ustaz-ustaz kita, mereka dengan niat baik, dia kata kitab ini telah diterima pakai di surau-surau di masjid kita, pejabat agama tak kata apa. Jaga amat tak sibuk dengan hadis-hadis palsu macam tu. Yang dia sibuk, kalau ada perkara-perkara yang tak belaga dengan angin dia, baru dia sibuk nak menyaraikan kitab-kitab yang diharamkan, pendakwah-pendakwah yang disekat daripada menyampaikan ilmu. Jadi kalau yang macam ni tak apa ya, nak boleh kata relax ya,
Relax apa benda macam tu mana boleh relax. Kita kata inilah masalah. Ini yang jadi problem kepada kita seperti yang disebut oleh kita Syekh kita ni. Jadi kita asalkan yang saya kata ni ada dalam kitab ni. Ada betul ada dalam kitab. Sekat pemerhatian saya dengan izinlah para jemaah sekalian. Alhamdulillah saya belajar semua sudut, maknanya lama belajar baru kita belajar. Sebahagian daripada kitab-kitab lama kita ni, kitab klasik kita ni bercampur, fiqh bercampur dengan mujarrabat, dengan kitab-kitab perbomohan kita kata ini jadi masalah kita. Kenapa campur dengan tu? Kan nak ngajar fiqh. Fiqh dia ada paksi dia, ada dalil dia. Dia ada tempat rujukan dia sendiri. Tak boleh kita cerita orang panggil suka hati kita begitu saja, tak mungkin. Sebab tidak boleh kita suka-suka je kita nak bincang, nak masukkan benda-benda. Jadi tercampur. Zikir lepas solat ni pun yang saya usahakan kepada tuan-tuan ni. Buku zikir lepas solat tu. Itu pun bercampur. Sebab kita tengok dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i yang besar-besar, yang muktabar seperti Mughnil Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj. Kalau naik yang awal lagi adalah kitab Rawdatul Talibin, di mana Nawawi sendiri contohnya, tak ada pula zikir yang pelik. Yang ada zikir yang maksur, yang mari daripada Nabi SAW. Itu ada. Kalau ada zikir, kalau ada bacaan-bacaan di riwayat lemah pun diberitahu. Ini sanad dia dhaif. Yang pentingnya kita tengok bercampur keadaan. Maka di sini ada masalah. Jadi kita tak boleh dengan berniat baik, bersangka baik je. Dalam masalah agama ni tak cukup dengan niat baik, tak cukup dengan baik. Kita mesti berpaksikan kepada Alkitab was Sunnah. Sebab perkara-perkara gaib. Bila perkara gaib, tak boleh kita reka. Saya ni niat baik. Takkanlah suruh orang baca Quran masuk neraka. Kita kata suruh baca Quran tak masuk neraka. Tapi awak reka hadir plesu, itu masalah. Siapa dia baca ayat ni, boleh sekian. Baca surah ni, boleh sekian. Siapa dia sakit lutut, baca ni contohnya. Dia sandar kepada Nabi. Kalau kata dia tak sandar kepada mana-mana, dia sendiri reka, itu ringan sikit daripada yang dia sandar. Seperti kata ini mujarrab, maknanya saya dah cuba. Baca ayat ni boleh. Ada juga sebagian ulama kata, bolehlah setakat itu. Tapi nak kempen orang, macam dia tu satu sunnah yang sabit, itu agak sukar. Dan agak janggal dan agak ganjil bagi kita dalam perkara yang tersebut. Jadi kena hati-hati tuan-tuan dalam perkara ini. Baik, kita berpindah kepada yang keempat. Hidayah yang keempat dalam ayat ini. Fadilatul zikri ahwali yaumil qiyamah. Allahu akbar. Keutamaan, kelebihan menyebutkan dan mengingatkan tentang huru-hara pada hari kiamat dan apa perkara-perkara yang akan ditemukan, yang akan kita jumpa oleh mereka yang berbuat zalim dan kerusakan di muka bumi. Fa saya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalbin yanqalibun. Selagi akan mengetahui orang-orang yang melakukan kezaliman itu di mana hala tuju, ke arah mana mereka nak pergi, ke mana mereka akan sampai, akan jumpa nanti di akhirat. Kita akan jumpa nanti di mana? Di akhirat nanti. Jangan mudah-mudah. Jangan main-main kita dengan perkara yang tersebut. Dalam Al-Quran disebut, tengok, dalam surah As-Sad, dalam surah Sad ayat 46, inna akhlasnahum bi khalisatin zikrad dar. Sungguh kami telah menyucikan mereka dengan menganugerahkan akhlak yang tinggi kepadanya, iaitu selalu mengingatkan manusia kepada hari akhirat. Jadi penting sangat para jemaah sekalian, ayat ini mengajar kepada kita tentang kelebihan mengingati hari akhirat. Tuan-tuan para jemaah sekalian, ana selalu sebut kepada kita semua, beza di antara apa? Beza di antara takut mati dengan ingat kemati. Siapa dia boleh jawab malam ni? Cuba beri jawapan. Apa beza di antara takut mati dengan ingat kemati? Apa beza?
Moderator lokal boleh tengok. Siapa yang beri jawapan yang cantik, bolehlah bagi hadiah. Tak? Saya tak janji apa-apa. Ya, jadi kita kata, beza di antara orang yang ingat kematian dengan takut mati. Dia kata, Ustaz, mana ada beza, sama je tu. Takut dengan ingat. Kita kata, la ya akhi. Hunaka farqun. Di sana ada perbezaan. Orang yang takut mati, dia takut tak nak mati. Macam kita semua ni lah. Takut ke mati belaka ni. Nah, Allahu Akbar. Orang mari jual apa, jamu ke, makjun ke, suplemen apa-apa, ratus-ratus bulan habis. Sebab apa? Kenapa? Sebab takut mati. Allahu Akbar, takut mati. Mari pula kawan-kawan kita, ejen-ejen insurans, takapu ni pula. Kalau awak mati kena buat gini-gini. Itu takut pula kepada orang yang kita tinggal lepas mati. Kita ni, nak fikir kita sendiri pun tak nak mati. Kalau kita mati, kita mikir ke orang lain pula susah. Kita mengatakan itulah di antara contoh-contoh takut pada mati. Tak apa, takut. Biasalah naluri manusia. Mana ada orang tak takut mati. Kan? Kita takutlah sebab mati sekali je. Kalau boleh mati 3 kali, boleh tahan juga. Lepas mati sekali, kita balik semula. Jumpa anak bini, kita taubat. Lepas tu kita buat baiklah. Ni dah, dia pergi sekali tu je. Ada pun orang yang ingat kepada mati, bermakna orang yang sentiasa menjaga diri. Apa dia jaga diri? Dia jaga diri dia daripada melakukan perbuatan mungkar, maksiat. Kalau raja, bang, mari kita pergi tempat pesta malam ni. Pesta apa? Apa pesta ni? Ni sekarang ni pula, Masya Allah. COVID tak habis 100% lagi. Tapi senarai pesta-pesta hiburan, kata orang berjujuk, bertalu-talu, bertindih-tindan. Mari, seolah-olah macam amaran Allah Ta'ala dalam tsunami baru ni, tak ada apa-apa memberi kesan kepada jiwa manusia. Manusia-manusia yang beriman, yang ada percaya kepada hari akhirat ni pun, meluluskan perbuatan-perbuatan sedemikian. Kita mengatakan wajib kita orang beriman, mesti engkar kepada golongan yang tak ingat kepada kematian ini. Kita kena engkar. Kalau kita tak engkar, maknanya ini bahaya, kata di para ulama, iza sakata ahlul haqqi. Apabila orang yang tahu perkara yang benar, diam. Kita tahu benda ni benar, tapi kita tak ambil tindakan, tak bercakap pun. Dia membisu. Kenapa diam? Sama ada takut hilang jawatan, ataupun takut tak naik pangkat, ataupun takut kena tukar ke dalam hutan, dan macam-macam, tak sambung kontrak, lebih-lebih lagi yang bersifat kontrak-kontrak ni. Allahu Akbar. Yang ni ta'at setia lah. Ta'at setia. Sami'na wa ata'na, sentiasa. Teban lawan kan, tercabut kita punya, tidak ditandatangani lagi kontrak. Maka hilanglah jawatan, kita kata itulah masalah kita. Na'udzubillah. Jadi kita kena ingat, bahawa orang yang ingat kemati, orang yang tidak akan berani langgar hukum Allah, orang yang tak akan berani langgar syariat Allah, itulah di antara yang dikatakan orang yang takut, orang yang ingat kepada mati. Ada tempat pesta mana ni? Aku tak pergi. Sebab apa tak pergi? Kan aku pergi masa tu, mati kat situ. Nampaklah tanda-tanda su'ul khatimah tu. Na'udzubillah. Kalau aku pergi mati kat situ, itu dikata nampak tanda su'ul khatimah. Jadi kita tak mau pergi. Maka para jemaah sekalian, marilah kita semua ingat sentiasa kemati. Itulah yang dikatakan Nabi sebut dalam hadis, aksiru min zikri hazimil lazat. Nabi SAW beritahu, banyaklah mengingati perkara yang menghilangkan kelazatan. Apa dia? Al-maut. Maut. Nabi suruh kita ingat. Katalah kalau kita hati kita ni keras, malah nak ibadat, malah nak berzikir, mari kita pergi lembutkan hati kita. Di mana? Kita pergi ke tempat ziarah kubur. Dia kata ziarah kubur ni salah satu daripada mekanisme cara untuk kita nak melembutkan hati kita. Tapi jangan pergi pesta di kubur. Sekarang ni orang pergi kubur bukan ingat akan mati, pergi minta tolong orang mati. Pelik. Ada sebagian ulama ditulis di antara benda ajaib dalam dunia ini, orang hidup pergi minta tolong dengan orang mati. Itu ajaib. Sepatutnya kita orang hidup ni memberi pertolongan kepada orang mati dengan kita pergi doa untuk dia, kita pergi minta ampun untuk dia. Jadi kita yang bantu dia, tidak. Dia kita terbalik pula. Orang hidup pergi minta orang mati. Ini haza amrun ajib.
inilah perkara yang ajaib yang berlaku dalam dunia sekarang. Ini di antara benda ajaib yang berlaku dalam dunia sekarang ni. Apa boleh buat? Masing-masing menegakkan benang yang tidak yang basah ataupun benang yang macam mana, sebab semata-mata kerana nak jaga kepentingan, kita terpaksa bongkar, kita terpaksa menandatangani, terpaksa berhujah, walaupun kita benda yang kita tidak imani sekalipun, kita hujah juga, kita bertegah juga, sanggup bongkar balik fatwa-fatwa yang telah mengharamkan benda-benda yang pelik itu, semata-mata kerana nak jaga kepentingan. Kita kata tunggulah. Orang yang lupa kematian, mereka sanggup buat apa saja asalkan dapat meluluskan kehidupan, dapat sambung kehidupan kita punya jawatan. Kita mengatakan inilah yang kita bimbang para jemaah sekalian. Kafa bil mauti wa'izan. Para ulama mengatakan kafa bil mauti wa'izan. Cukuplah kematian itu menjadi peringatan, menjadi pengajaran. Patut kita tengok orang mati, kita kata, dia mati hari ni, aku pula. Esok aku pula. Barulah kita rasa takut. Ini tidak. Bila tengok orang mati, kata, itu orang lain. Memang keturunan dia mati awal. Keturunan dengan saya mati 80-90 tahun. Lambat lagi, saya baru umur 50-60 baru. Ada lagi 30 tahun depan. Ini manusia yang lupa kematian. Begitulah kehidupan dia. Kita mengatakan ini di antara perkara yang pelik. Baik. Tanda. Hidayah yang kelima. Hidayah yang kelima, iaitulah Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Kamu tengok orang yang diberi sebahagian daripada kitab. Maknanya dia ada ilmu. Nah, dia ada ilmu. Habis ayat ini dalil annal insan qad yu'ta ilman. Ada di kalangan manusia ni diberi ilmu. Allah Ta'ala beri kepada dia ilmu. Siapa perekat dia punya PhD dalam bidang tasawuf. Bidang tasawuf. Hebat. PhD awak dalam bidang tafsir. Dalam bidang Islamic study, pengajar Islam, dalam macam-macam bidang. Tapi, na'udzubillah, illa anhum lam yuwaffaq lil amali bihi. Ada kalanya dia dapat ilmu, tapi dia tidak dapat beriman dengan apa yang dia belajar. Kita tahu, ilmu kita cakap benda ni salah. Tapi jawatan kita mengatakan maslahah. Kalau saya tegur, saya kena. Kalau saya tegur, saya tercabut. Jadi saya terpaksa kena. Kena tanda tangan ni menyokong. Walaupun kita tahu benda itu tidak benar. Memejam mata. Bila orang maklumkan, ini ada orang buat benda tak baik ni. Ajaran dia pelik-pelik. Tak ada sepatah pun kata-kata nasihat ataupun teguran daripada pihak yang bertanggungjawab. Sebab apa? Sebab ini dikira orang kita dan sebagainya. Ini na'udzubillah. Dalam ayat ini juga kita tengok ramai di kalangan masyarakat yang tahu ada ilmu tapi tidak dapat taufik daripada Allah Ta'ala untuk beramal. Karena itulah di antara doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kena baca pada waktu pagi. Ikut semua bacaan doa ni. Nabi kata di antara doa pagi lepas solat subuh kita baca doa ni. Allahumma. Tuan-tuan boleh ikut. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, anugerahlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Apa dia ilmu bermanfaat? Inilah. Bila kita belajar, kita tahu halal, kita tahu haram, kita tak akan ambil. Kita tahu benda ni meragukan syubhah, kita tak rempuh masuk. Ni tidak yang syubhah pun duk jaja juga. Guna kepiah kita, guna serban kita. Masuk kampung, masuk bandar, duduk jual kita punya produk-produk ni. Walaupun orang kata ini syubhat, Syekh. Tak apa syubhat pun. Kita ada dalil-dalil yang boleh melepaskan. Orang kampung belilah kerana percaya kepada kepiah Tok Syekh dengan serban jubah dia tu. Walahnya mereka buat benda yang salah. Kita mengatakan ini juga satu perkara yang cukup berbahaya. Jadi kita minta Allah Ta'ala beri pada kita ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Lagi banyak, lagi dekat. Tapi kalau kita dapat lagi banyak ilmu, lagi dia buat kelahi dengan orang, ya,
lagi sedap berhujah, lagi banyak boleh jadi panel sana, panel sini. Kita mengatakan itu dalilun minal khuzlan. Kita kata di antara tanda orang itu ditinggal oleh Allah Azza wa Jalla daripada mendapat taufik daripada Allah. Na'udzubillahi minal khuzlan. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada khuzlan, daripada ditinggalkan oleh Allah. Jadi kemudian barulah kita minta perkara yang kedua, warizqan tayyibah. Kita doa kita yang kedua, kita minta rezeki yang baik. Apa makna rezeki yang baik sini? Rezeki yang halal. Daripada sumber-sumber yang diluluskan oleh syariat. Daripada sumber yang sesuai, pendapatan yang sesuai dengan kita. Mana kita ni kalau dapat 20,000 sebulan, alhamdulillah, tawaduk. Tapi kalau lebih daripada itu, masuk kelak selalu. Kelak apa? Kelak korun. Kita kata na'udzubillah. Biarlah kita minta dengan Allah, inni as'aluka rizqan tayyibah, rezeki yang baik, maknanya sumber yang halal, daripada sumber yang baik, dan kita juga akan menggunakan jalan yang baik. Yang kedua, kadar yang Allah anugerahkan kepada itu, kadar keperluan kita, kita boleh gunakan untuk keluarga kita boleh guna untuk infak fisabilillah, kita tidak akan jadi korun dalam perkara kemewahan yang diberi. Tapi kalau kemewahan itu melampau, ramai ya korun-korun zaman kita ini. Ramai je. Anda duk perhati tengok para jemaah sekalian, sejarah korun. Dalam kita duk tadabbur ayat Quran ni, di antara sejarah korun yang bahayanya, korun ni budak kampung. Budak kampung. Tapi dia naik, perniagaan naik cepat. Sehingga kan bila orang tegur dia kata innama utituhu ala ilmin indi. Kamu jangan duduk deki dengan aku lah. Harta yang aku dapat itu daripada ilmu kepakaran yang saya ada. Apa awak mau cakap? Yang sekarang ni kita tengok ramai orang-orang muda, budak-budak asalnya budak kampung, budak biasa, bila dapat harta hari-hari duk tayang ke harta aset dia, kemudian hak jaki-jati, hak jantan pun jadi betina, apa nak buat? Sombong. Sebab apa? Sebab kekayaan itu telah yatra, kan? Jadi bila dia pergi, dia sudah jadi sombong. Itu di antara doa kita, wa as'aluka rizqan tayyibah. Yang ketiga kita nak wa amalan mutaqabbala, ya Allah jadikanlah amalan kami itu amalan yang diterima. Kata di para ulama Islam, nak kabulnya amalan seorang hamba itu mesti ada dua syarat. Syarat yang pertama, mesti ikhlas kerana Allah. Syarat yang kedua, mesti mutaba'atin Nabi, mesti ikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu syarat. Habis, saya ikhlas ni, tapi amalan kita tak ikut cara Nabi, tak kena. Kita buat amalan 100% solid, sebagaimana yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak ikhlas, riak, takabur, nak tunjuk orang, juga tak terima. Maka syarat kabul amal, wa amalan mutaqabbala, Allah Ta'ala nak kabulkan amal kita melalui dua syarat, al-ikhlas dan mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tamatlah kita setakat ini je. Ayat 23 hingga 25, 26, 27 kita sambung dalam siri akan datang, insya-Allah. Anda kira tadi macam pendek je. Tapi bila kita masuk dalam perbincangan, jadi alhamdulillah ada perkara yang perlu kepada penjelasan. Maknanya daripada kita laju habis je kitab, tapi perlu pada penjelasan, pendetailan itu lebih baik daripada kita lalu dipanggil mururin kiram, lalu begitu saja. Baiklah para pelajar sekalian, alhamdulillah tamatlah bicara kita, tafsir kita siri yang ke-7 surah Ali Imran ayat 23 hingga 25 di bawah tajuk iaitulah Allah Ta'ala beri kepada kita ni ilmu, dan Allah Ta'ala mengajak manusia semua supaya bertahkim, akur, tunduk kepada undang-undang Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Ta'ala bongkar di sini penyelewengan puak-puak ahli kitab yang mendakwa dengan dakwaan-dakwaan palsu. Mereka sendiri, mereka reka perjalanan agama mereka yang tidak ada dalam kitab Taurah, tidak ada dalam kitab Injil, lagi tidak ada dalam Quran, lagi tidak ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Ta'ala peringatkan, kamu jangan sombong. Kamu akan bertemu dengan Allah, kamu akan dikembali kepada Allah. Wa wufiyat, semua, wa wufiyat kullu nafsi, semua diri, maka sahabat apa yang kamu usahakan atas dunia. Jadi para jemaah sekalian, marilah kita usaha yang baik-baik, sehingga kan suratan amalan kita nak baca yang baik-baik di hadapan Allah,
Sebagaimana kata di para ulama ahli motivasi, dia kata, suratan amalan yang kita nak baca di hadapan Allah, kitalah penulisnya. Tulis. Kata, suratan amalan yang kita nak baca di hadapan Allah, kitalah penulisnya. Maka dengan itu, jom, marilah kita tulis yang baik-baik. Maknanya kita buat amalan yang baik. Ucapan kita ucapan yang baik. Perjuangan kita perjuangan yang baik. Jadi itulah yang kita akan baca di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi tamatlah perbincangan kita. InsyaAllah kita sambung lagi dalam siri yang akan datang pada minggu hadapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu soalan, dua soalan? Ada. Okey, baik. Sejujurnya ini soalan daripada saudara yang berkaitan dengan ayat minggu lepas. Yang bawahnya Dr. Abu Adas ada mention tentang zaman sekarang yang para pendakwah di blacklistkan. Bagaimana keadaannya bila yang memblacklistkan tu juga adalah dari kalangan pendakwah? Yang sekarang ni muncul berbagai-bagai kumpulan pendakwah. Dan apa kesannya pada masyarakat awam yang singkat ilmu, yang tidak pasti perkara itu benar ataupun salah. Dan akhirnya atas ketidaktentuan itu, kita terjerumus, na'udzubillah, dan akhirnya atas mengikut sama menyenarai hitamkan pendakwah yang telah disenarai hitam oleh kumpulan pendakwah yang lain. Maksudnya sama-sama melabel tentu. Ya. Itulah yang sepatutnya para jemaah, bila kita terima satu benda. Saya baru je tamat surah Al-Hujurat. Yang kita tafsir kita waktu pagi itu dalam surah Al-Hujurat. Allah telah sebut, iza ja'akum fasiqun bina'in fatabayyan. Dua perkara yang Tuhan ajar kepada kita. Yang pertama, tabayyanu, mana minta penjelasan. Ada qiraah kata fatasabbatu, pastikan kesahihan. Mana dua fakta ini mesti kena ada. Jadi bila kita dengar orang kata orang ni sekian-sekian, masalahnya kita kerah kepala. Bila orang bagi link contohnya, kuliah kita ni. Tuan dengarlah ni. Tak boleh dengar dia ni. Dengar pun tidak lagi, macam mana kau nak tahu dia salah, dia betul? Cuba dengar apa yang dia cakap. Kita tengok boleh 3 pagi ya dengar, ikut kuliah dia. Ada tak dia bawa hadis palsu? Adakah tidak dia mengata orang? Dia duk maki orang, mencarut ke? Tak, tunjuk isyarat-isyarat yang pelik-pelik. Ataupun dia bawa cerita karut-karut. Cerita Ibrahim Al-Uryani contohnya, dia boleh khutbah 1 minggu, 5 mimbar. Tak pakai baju. Nak kata apa? 5 mimbar. Bukan zaman live. Kalau zaman kita ni saya tak pelik. Kita pasang semua 5 skrin di mimbar, kita bercakap seorang pun jadi 5. Kita kata, ada tak benda pelik? Jadi tuan-tuan insaf lah. Berinsaf maknanya bersikap telus, mencari kebenaran. Ini tidak, asal orang kata, semua punah belaka. Habis kita sama kita pun mengata orang juga. Kita kata itulah masalah kita ni, kita tidak buka dada, tidak buka minda, kita buka kepala kita kepada orang yang kita suka, walaupun dia cakap hadis palsu ke cerita kelentong pun, terima semacam, ini tarah wali ni. Tarah wali apa ni cakap tu kita tak faham. Itu jadi masalah kepada kita hari ni, para jemaah sekalian. Wallahu a'lam.